Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita bersama saya Najib Aruf dan kita akan paparkan kepada anda usaha dan juga cerita di sebalik penulisan bahan berita dan juga rakaman yang kami lakukan untuk Astro Awani yang disajikan di laman web kami astroawan.com dan juga pastinya di Buletin Awani, di setiap Buletin Awani. Tapi sudah pasti tumpuan hari ini bukan sahaja tertumpu di negeri Sabah. Kita juga tertumpu apa yang berlaku di Kedah ini pada ketika ini adalah penularan COVID-19 di negeri Kedah dan juga apa yang diumumkan sebentar tadi oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, iaitu berkaitan dengan yang pertama sekali iaitu PKPD di Aman Jaya yang dilanjutkan sehingga pada Ahad ini, dan juga yang kedua berkaitan dengan pentadbiran ataupun PKPD yang dilakukan ataupun akan dilaksanakan di Kota Star. Saya nak bersama dengan wakil Astro Awani yang berada di Kedah iaitu Abdul Hadi Awang yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Hadi. Hadi, hari ini hari yang cukup saya kira sibuk untuk Hadi sejak beberapa hari yang lepas juga kan, dan hari ini adalah hari yang menjadi kepastian bahawa Temco di kawasan Aman Jaya itu diteruskan untuk 3 hari dan juga Kota Star pula menjadi kawasan PKPD diperketatkan ataupun secara pentadbiran yang baru diumumkan oleh kerajaan pusat sendiri untuk dilaksanakan. Bagaimana hari ini untuk mencorak dan menyusun laporan tersebut untuk pastikan bahawa kita faham di kawasan mana, kerana orang di luar Kedah ini mungkin sukar untuk memahami kawasan-kawasan yang dikenakan Temco dan sebagainya. Hadi sendiri untuk menyusun laporan ini. Okey, terima kasih Najib di Bukit Kewangan, dan sudah semestinya seperti maklumkan Najib, hari ini diumumkan Perintah Kawalan Pergerakan secara pentadbiran ataupun Temco dilaksanakan di satu daerah yang dikatakan agak besar di negeri Kedah, iaitu ibu negeri Kedah, iaitu di Kota Star, dan pembabitan penduduk di kawasan tersebut adalah merangkumi lebih 300,000 orang penduduk, dan ianya jumlah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelaksanaan Temco di 4 mukim di daerah Kubang Pasu dan juga Padang Terap yang membabitkan hanya sekitar 8,000 penduduk. Temco yang diadakan di kawasan Kuala Sanglang Perlis yang hanya membabitkan 850 orang penduduk, serta Temco yang dilaksanakan di kawasan Aman Jaya Sungai Petani yang membabitkan 24,000 penduduk. Dan ini saya katakan membabitkan 28 mukim yang antaranya adalah Mukim Langgar, Mukim Bukit Pindang, Mukim Gunung, Mukim Kuala Kedah, Mukim Kota Star sehingga ke Mukim Padang Hang. 28 mukim yang merangkumi lebih 300,000 penduduk, menangkan kluster ini bermula daripada daripada pusat rawatan swasta iaitu di Alostar, membabitkan kluster telaga dan kluster sungai. Itu sudah pastinya perkara untuk pelaksanaan Temco ini sudah dibincangkan sejak beberapa hari lalu. Reaksi penduduk juga menjelaskan, mereka menyatakan bahawa Temco itu mungkin satu jalan penyelesaian terbaik yang perlu diadakan pihak kerajaan dalam memastikan kluster ini tidak tersebar ke daerah-daerah lain serta ke negeri-negeri lain. Dan itu antaranya, dan semalam sidang media diadakan Menteri Besar Kedah menjelaskan telah melaksanakan satu syur kepada pihak MKN untuk melaksanakan Temco di daerah Kota Star, membabitkan 2 kluster iaitu kluster sungai dan juga kluster telaga. Dan itu 2 kluster yang membabitkan yang memungkinkan, yang menjadikan daerah Kota Star itu sebagai daerah yang dikenakan, paling terbaru dikenakan Perintah Pelaksanaan Kawalan Pergerakan diperketat secara pentadbiran bermula tengah malam ini. Dan sudah banyaknya untuk menyusun keadaan, sudah pastinya daerah Kota Star itu bersempadan dengan beberapa daerah lain sudah pastinya. Yang antara difokuskan terutama dalam membuat liputan berkenaan Temco ini adalah berkenaan dengan bila akan dilaksanakan sekatan jalan raya, adakah sekolah-sekolah di semua kawasan tersebut ditutup, dan menjalankan proses ujian saringan COVID itu sendiri. Dan 3 perkara terbaik sudah pastinya akan difokuskan kami wakil Astro Awani di Kedah khususnya dalam membuat liputan dari semasa ke semasa. Dan Najib, jika kita cakapkan berkenaan sekatan jalan raya, sudah pastinya sebelum ini di Napuh hanya 8 sekatan jalan raya, di Perlis 4 sekatan jalan raya, dan juga di Aman Jaya iaitu 11 sekatan jalan raya dibuat oleh pihak polis. Namun di Kota Star ini kita menjangkakan lebih banyak sekatan jalan raya, manakala ianya bersempadan dengan daerah Pendang, bersempadan dengan daerah Kubang Pasu, bersempadan dengan kawasan Jelun, bersempadan dengan daerah
Pokok Sena dan bersepadan dengan daerah Padang Terap. Itu antara sepadan yang bersepadan dengan kawasan Kota Star itu sendiri, dan juga pastinya Kota Star ini memiliki satu terminal jeti yang membawa pengunjung untuk ke Pulau Langkawi. Terminal jeti itu adalah di Terminal Jeti Kuala Kedah. Tepatnya terminal jeti itu akan ditutup selama 2 minggu ini. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat secara mentadbiran ataupun TEMKO ini tepatnya yang ditutup, dan alternatif lain untuk pengunjung nak ke Pulau Langkawi adalah harus melalui jeti Kuala Perlis, Najib. Itu yang kita lihat kerana Hadi pada ketika ini berada di Pendang, Kedah, dan juga kalau kita melihat kepada Kota Star ini ada 28 mukim dan juga melibatkan 366,787 penduduk. Tadi juga Hadi ada membawakan laporan bahawa akan kerajaan negeri berjanji untuk menambah baik dari segi bantuan makanan asas kepada penduduk-penduduk yang terjejas ataupun yang terlibat dalam pelaksanaan PKPD secara pentadbiran ini. Bagaimana untuk kita melihat dengan angka yang begitu besar ini, dengan mukim yang begitu banyak sekali yang terlibat pada kali ini, bagaimana untuk kita melihat bahawa penyampaian bantuan-bantuan ini akan lebih ditambah baik? Apa yang diberikan ataupun diberi jaminan oleh Menteri Besar sendiri? Okey, jika kita tanya semalam berkenaan dengan mungkin pelaksanaan TEMKO akan diadakan di Kota Star dalam sidang media yang dijalankan Menteri Besar, beliau menyatakan kerajaan negeri pada awalnya tidak mempunyai kuasa untuk menentukan TEMKO dilaksanakan di daerah ini, di daerah sana, dan itu adalah di bidang kuasa kerajaan persekutuan. Namun dari segi persediaan kerajaan negeri sudah pastinya beberapa perkara harus dititik beratkan, terutama dalam menjamin perjalanan ekonomi penduduk, terutama dalam kalangan peniaga harus dititik beratkan, diberi perhatian yang lebih, menangkan peniaga sebelum ini dikatakan terjejas susulan pelaksanaan PKP pada Mac lalu. Namun kali ini, kali kedua PKPD dilaksanakan di Kota Star, 2 kali mereka terkesan tidak dapat membuka perniagaan dan sebagainya. Namun itu dijelaskan dalam sidang media sebentar tadi. Premis-premis makanan dibenarkan beroperasi, namun hanya dengan secara take away, secara dine-in tidak dibenarkan untuk dijalankan di premis-premis makanan, dan itu sudah pastinya agak memberi kesan kepada peniaga-peniaga. Dan jika kita sebut kesan secara keseluruhannya kepada kerajaan negeri dalam memastikan bantuan cara pukas secara menyeluruh kepada penduduk-penduduk di Kota Star yang Najib sebutkan tadi, lebih 366,000 orang penduduk, itu sudah pastinya harus diberi satu penekanan yang lebih khusus. Manakala jika kita sebut sebelum ini di Kubang Pasu ada aduan berkenaan penduduk 8,000 orang, itu saja 8,000 orang tidak cukup keperluan makanan seperti roti dan sebagainya. Itu di Kubang Pasu, dan juga di Aman Jaya harga makanan di kawasan TEMKO itu meningkat. Itu di Aman Jaya, dan sudah pastinya kawasan Aman Jaya itu 24,000 orang, dan ini 366,000 orang. Sudah pastinya pelbagai masalah yang mungkin berkemungkinan akan muncul, terutama dalam penyediaan bekalan sayuran yang akan dijual. Adakah akan diadakan pasar segar terkawal seperti diadakan di kedua-dua TEMKO yang dilaksanakan di Kedah itu sebelum ini. Dan sudah pastinya kerajaan negeri juga harus memberi fokus tentang kebajikan-kebajikan, terutama dalam kalangan orang-orang sakit untuk ke hospital mendapatkan rawatan dan sebagainya. Itu harus juga diberi penekanan, Najib. Ya, itu cabarannya. Inilah cabarannya apabila kita melaksanakan TEMKO dan sebagainya. Sebab itu kita penting memerlukan kerjasama semua pihak yang terlibat, bukan sahaja orang ramai, peniaga juga. Janganlah menaikkan harga sesuka hati dan sebagainya. Ini penting. Dan pada masa sama untuk orang ramai memahami, jumlah 366,000 lebih ini, adakah kesemua akan menjalani ujian saringan COVID-19 atau bagaimana, Hadi? Ya, seperti saya katakan tengah hari tadi, itu yang menimbulkan persoalan sebenarnya dalam kalangan pengamal media di sini. Adakah kesemua mereka akan menjalani saringan? Manakala esok hari difahamkan ada beberapa sekolah akan menjalankan ujian saringan terhadap murid-murid di beberapa sekolah di daerah Kota Star itu. Manakala ada dalam kalangan murid mereka positif COVID-19 berdasarkan maklumat yang diterima tadi, dan sudah pastinya laporan-laporan berkenaan ujian saringan dan sebagainya akan kami bawakan. Dan sudah pastinya berkenaan dengan adakah kesemua mereka akan menjalani saringan, itu akan dijawab, sudah dimaklumkan kepada Exco Kesihatan, dan mungkin dalam masa dekat beliau akan memaklumkan mengenai perkara tersebut. Adakah kesemua 366,000 itu akan menjadi ujian saringan COVID, itu yang akan kita ketahui selepas Exco Kesihatan memaklumkan mengenai perkara tersebut, selepas saya ajukan soalan secara detail kepadanya tadi, Najib.
Okey, Hadi, ini soalan yang terakhir dan juga soalan yang penting sekali kerana kita melihat laporan yang dihantar oleh Hadi sejak beberapa hari yang lepas dan juga pada hari ini saya bertanya kepada Hadi, saya WhatsApp sendiri, saya tanya macam mana sebenarnya Hadi ni turun mengambil visual, temu bual dan sebagainya, macam mana perancangan itu diadakan kerana kadang-kadang orang di luar sana melihat kita ini pergi ke kawasan yang mungkin ada temko dan sebagainya, tapi kita ada had dan juga ada batasnya untuk kita tidak cross the line, orang kata. Bagaimana Hadi merancang semua ini? Okey, sebenarnya tadi ada liputan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat secara pentadbiran di Aman Jaya. Itu dilakukan satu program bersama Exco Pertanian dan Industri Makanan Negeri Kedah, YB Azman. Dan sudah pastinya sebelum program itu, kami perlu memaklumkan bahawa kami akan membuat program, membuat liputan berkenaan program terbabit kepada pihak JKM, pihak urus setia berkenaan PKPD terbabit di Pejabat JKM Kuala Muda sebelum kami dibenarkan masuk, dan segala kemaskini ataupun detail mengenai nombor kenderaan, nombor kad pengenalan, nombor media sudah diberikan kepada pihak-pihak JKM itu untuk menguruskan berkenaan dengan dokumentasi untuk kami masuk ke dalam kawasan PKPD itu. Itu urusan yang pertama. Urusan kedua, kami harus ke Sekatan Jalan Raya dan memaklumkan kami akan bersama dengan Exco terbabit untuk membuat liputan di satu-satu kawasan itu. Itu juga perlu diberi pengenalan. Kami akan menyerahkan segala butiran kami termasuk IC ke dalam kawasan terbabit dan diberikan tempoh masa untuk membuat liputan terbabit sekitar 30 minit, dan sebelum di dalam kawasan tersebut tidak dibenarkan turun daripada kereta, dibenarkan untuk membuat liputan ataupun mengambil visual. Juru kamera hanya mengambil visual dari dalam kereta. Sejam selepas itu kami keluar dan liputan itu kami hantar menerus kepada untuk disiarkan kepada penonton. Itu antara step-step untuk kami menjalankan liputan di kawasan-kawasan yang dilaksanakan perintah Temko, dan sidang media ataupun sebarang kenyataan yang akan dikeluarkan mana-mana pihak, sama ada pemimpin setempat, NGO, menteri besar dan adun-adun yang turun ke kawasan terbabit hanya boleh dibuat di luar kawasan Sekatan Jalan Raya itu sendiri, tidak dibenarkan dibuat di dalam kawasan pelaksanaan Temko itu sendiri, Najib. Ada cara yang ditetapkan oleh pihak berkuasa yang dipatuhi oleh pengamal media sendiri. Yang pentingnya adalah kesihatan itu diutamakan berbanding dengan setiap laporan. Tapi pada masa sama, laporan itu juga penting untuk kita bawakan, tapi kita tidak mahu melanggar sebarang peraturan yang ditetapkan. Terima kasih Hadi kerana membawakan laporan dari semasa ke semasa. Teruskan menjaga keselamatan dan juga kesihatan, dan juga untuk pengamal media yang lain juga yang membuat liputan di Kedah ini, dan juga saya percaya rakyat Malaysia juga mendoakan kesejahteraan negeri Kedah yang kini berdepan dengan kesukaran dan juga cabaran penularan jangkitan COVID-19. Semoga ini cepat berakhir, musuh kita tetap sama, dan kita berharapkan dapat kita atasi dengan kerjasama semua sekali dan juga semua pihak. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini kita nak pergi ke Kuching pula.